ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم سن أخلاقنا بالحلم جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, InsyaAllah kita sambung balik bacaan daripada kitab Makan Nabi Syuja' pada fasal Al-Udhiyah. Kita masuk masalah Al-Udhiyah. Al-Udhiyah, apa maksud Udhiyah? Udhiyah ni iaitu ma yazbahu minan ni'ami fi awqatin makhsusatin taqarruban ila Allah Ta'ala. Ini salah satu ta'rif lah. Apa tak dia ta'rif korban? Korban ni adalah apa yang disembelih daripada binatang ternakan pada waktu-waktu yang tertentu, iaitu waktu-waktu yang sah untuk dilakukan ibadah korban. Dan tujuannya adalah taqarruban ila Allah Ta'ala. Tujuan daripada sembelihan binatang korban tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilakah waktu-waktu yang khusus untuk korban? Kata para ulama, iaitu permulaannya selepas mana syuruk. Lepas syuruk, berlalu waktu sekurang-kurang 2 rakaat salat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Tak syarat buat, sekadar berlalu waktu. Maka selepas daripada itu sahlah untuk dikerjakan ibadah korban. Bermula daripada 10 Zulhijjah, selepas daripada waktu syuruk. Sehinggalah sebelum Maghrib masuk 14 Zulhijjah. Yakni sehingga 13 Zulhijjah sebelum masuk 14 Zulhijjah. Yalah. Baik, baca. Dan korban itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad melakukan ibadah korban ini adalah hukum umum. Hukum umum maksudnya benda, yakni asas hukum korban itu adalah sunat muakkad. Dan sunat muakkad bagi siapa? Kata para ulama, sunat muakkad bagi orang Islam yang baligh, berakal dan juga merdeka. Yang kelima, ada kemampuan. Ini ada lebihan daripada keperluan dia dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya dan juga 3 hari tasyrik. Faham tak? Syarat dia benda? Islam, balik, berakal. Maka tidak wajib terhadap, tidak sunat kepada orang kafir. Tidak sunat kepada budak-budak. Sekiranya budak-budak nak buat korban sah. Tapi dilakukan oleh orang yang menguruskan dia, wali dia. Sama ada ayah ataupun datuk. Menggunakan pitih ayah ataupun datuk. Tak boleh guna pitih budak. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak dituntut. Merdeka. Dan ulama kata merdeka tadi walau muba'at. Sekalipun merdeka itu sebahagian. Maknanya dia bukannya hamba muba'at juga dituntut. Yang kelima, ada kemampuan. Apa maksud ada kemampuan? Yakni ada lebihan untuk keperluan dia dan juga orang yang di bawah tanggungan nafkah dia. Bila? 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Ini pendapat jumhur. Walaupun sebahagian ulama kata hanya melihat pada hari 10 Zulhijjah sahaja. Yalah. Kemudian, dan korban menjadi wajib dengan sebab nazar. Korban jadi wajib dengan sebab nazar. Nazar tadi sama ada dia ni nazar secara jelas ataupun jadi wajib dengan sebab nazar kerana ta'yin. So umpama contoh bila orang tanya, lembu ni nak buat benda. Kalau nazar jelas lah. Aku wajibkan diri aku untuk berkorban pada tahun ni. Maka itu nazar. Dia ada satu lagi dipanggil nazar ta'yin ataupun wajib kerana ta'yin. Iaitu benda, bila orang tanya nak buat benda ni, dia pun kata ni nak buat korban. Tanpa dikaitkan dengan korban sunat, juga dipanggil nazar. Maka ketika itu korban wajib.
Cuma ulama kata masalah ini bagi orang awam dimaafkan. Sebab orang awam kata dah kalau gitu nak jawab benda. Orang tanya, ni nak jawab benda. Dia pun kata, tak boleh jawab. Sebab kalau jawab lagi jadi wajib. Takkan nak jawab itu. Ulama kata sebenarnya kalau nak keluar khilaf boleh je. Kabut ni korban sunat. Maka ketika tu tak jadi wajib. Tapi kalau dia jawab korban semata-mata, maka ketika itu ulama kata jadi wajib. Jadi korban ta'yin orang panggil. Hukum dia wajib. Ulama kata, sebahagian fuqaha kata, untuk orang awam dimaafkan. Kerana masalah ni masalah yang halus daripada masalah-masalah fiqh. Jelas. Baik, kemudian baca. Baik, sekarang ni musannif nak lepas terang hukum korban, musannif nak terang pula apakah binatang-binatang yang sah buat korban. Maka musannif sebut binatang yang sah buat korban ni adalah jaza'un minad dha'ni. Apa maksud jaza'? Yakni biri-biri yang berumur setahun. Jaza'un minad dha'ni. Biri-biri yang berumur setahun daripada jenis biri-biri. Ulama kata yakni cukup dah umur setahun masuk tahun yang kedua. Ataupun dengan biri-biri ni ada sifat khusus dia lagi, iaitu dengan gugur 2 batang gigi. Dengan gugur gigi dia, gigi hadapan dia, dengan syarat dah lebih umur 6 bulan. Kemudian saniyya minal ma'zi, kambing yang berumur 2 tahun daripada jenis kambing orang panggil benda kambing jangguk. Kan? Kalau kambing biasa, hak tu umur dia dok kira lah janapari ke, bor ke, kapung ke, kacang ke, ikutlah. Glenobian ke apa ke ikut. Asal kambing hukum dia mesti umur 2 tahun. Maksudnya masuk tahun ketiga. Adapun kalau biri-biri setahun masuk tahun kedua. Jelaslah. Kemudian Saniyu minal ibil. Bila sebut sani minal ibil, maksudnya benda sini. Sani minal ibil, sani yakni unta yang berumur 5 tahun. Tu nama sani. Unta yang berumur 5 tahun, yakni masuk tahun ke-6. Dan juga sani minal baqar, yakni lembu yang berumur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Jelaslah. Ala kulli hal kesimpulannya, binatang yang sah buat korban ni ada 3. Iaitu unta, lembu, kambing. Cuma dibahagikan unta umurnya 5 tahun. Kalau lembu ke kuba ke ikutlah jenis benda pun. Hukum dia umur dia 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau belum cukup umur 2 tahun sekalipun gemuk tak sah. Yang ketiga kambing. Kambing samalah biri-biri. Boleh juga. Cuma umur kambing dan umur biri-biri dibezakan. Biri-biri umur setahun masuk tahun kedua. Kambing umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jelaslah. Kemudian. Baik. Selepas cerita pada masalah jenis-jenis binatang yang sah buat korban dan umurnya, kita kena ingat. Binatang yang buat korban tadi, ulama kata sah sama ada jantan ataupun betina. Sah belaka, tak ada masalah. Kemudian musannif nak cerita pula bahagian yang boleh dibahagikan dalam binatang korban tadi. Maka pada unta 7 bahagian, lembu 7 bahagian dan juga kambing 1 bahagian. 7 bahagian tadi dalam mazhab Syafi'i, 7 bahagian tadi sah untuk dimasukkan mana-mana. Sama ada contoh unta 7 bahagian. 2 bahagian korban, 2 bahagian akikah, 1 bahagian ambil daging untuk buat gula. 2 lagi ambil untuk jual di pasar. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kerana niat setiap orang tu berbeza. Jelaslah. Tapi kalau lebih daripada 7 bahagian, sah tak korban? Tak sah. Contoh 10 orang masuk atas ekor lembu. Sah ke tak sah? Tak sah. Tapi boleh makan tak daging korban? Boleh makan tak daging lembu tu? Boleh. Sebab pada masalah sembelihan satu suku. Pada masalah jadi ibadah, hukum yang lain. Jelaslah. Kemudian. Dan 4 perkara yang tidak sah kepada korban, binatang korban. Ni musannif nak cerita
pada masalah syarat-syarat binatang korban daripada sudut selamat daripada aib. Tadi syarat binatang korban daripada sudut jenis. Kemudian syarat binatang korban daripada sudut bahagian. Kemudian daripada sudut umur. Sini musannif nak cerita daripada selamat daripada aib. Aib apa yang tidak boleh ada pada binatang korban. Maka musannif sebut yang tidak sah daripada aib yang tidak sah daripada binatang korban itu yang pertama, yang butalah, yang nyatalah buta matanya. Binatang yang buta mata dan jelas buta mata dia tu. Yang kedua, yang tepang, yang jelaslah tepang dia tu. Maknanya patah kaki, tak sah buat korban. Kemudian, yang ketiga, sakit yang jelas sakit dia. Contoh sakit kuku mulut, kudih. Sebab apa? Sebab dia makan daging. Dia memberi kesan terhadap daging binatang, tak sah. Lagi? Keempat. Dan juga kurus yang menyebabkan hilanglah dagingnya daripada sumsum dia. Maksudnya orang panggil kurus kering. Maka tidak sah juga untuk buat korban. Yalah. Kemudian. Dan sah. Baik, selepas cerita aib yang tak sah buat korban, sini musannif nak cerita pula apa hak aib hak sah buat korban. Wa yujzi'u sah al-khasi, iaitu binatang yang kena kasih. Kasih ni hukum dia sah. Hukum bab kasih tu kita bahas dalam Fathul Qari lagi lah. Tapi nak khabar kalau binatang tu kena kasih, sama ada kasih dengan diputuhkan orang, ataupun dipecah batu dia, ataupun dicocok obat, hukum dia sah. Tahu tak kasih tu dia Zaili? Dimandulkan. Tu panggil kasih. Bila dikasih, sah buat makan, buat korban. Dan juga yang patah tanduk. Binatang yang patah tanduk sah. Sebab apa? Kalau benda tu, benda yang tidak dimakan, maka ulama kata sah. Sebab dia bukan benda daripada benda yang dimakan. Tak ada masalah. Tapi kalau putus tak di benda yang dimakan, maka ulama kata tak sah. Yalah. Kemudian. Dan tidak sah yang terpotong telinga ataupun yang terpotong ekor. Terpotong ekor ataupun terpotong telinga tak sah. Sebab apa? Sebab ekor dengan telinga ni benda yang dimakan daripada binatang. Maka tidak sah buat korban. Ada pun kalau carik. Contoh ni telinga. Carik. Tapi tak putuh. Sah. Ada pun kalau siapa putuh, maka ketika itu ulama kata tidak sah. Walaupun sedikit. Jelas. Kemudian. Bilakah waktu boleh sembelih? Ulama kata daripada waktu solat hari raya. Apa maksud daripada waktu solat hari raya? Kata para ulama, yakni berlalu waktu 2 rakaat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Maksud dia 2 solat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Yakni 2 solat yang buat hak wajib-wajib saja, 2 khutbah yang hak buat hak wajib-wajib saja. Jelaslah. Selepas daripada syuruk. Syuruk pukul apa? Katakanlah pukul 7. Nak semayang 2 solat hak ringan, 2 khutbah ringan, katakanlah solat hak ringan 3 minit. Buat hak wajib-wajib 2 rakaat. Khutbah 2 minit. Jadi 4 minit. 4 minit sah untuk buat korban. Dia bukan syarat kita semayang kita tu anggar masa. Jelas tak? Anggaran masa berlalu 2 solat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Maka ketika itu ulama kata sah untuk buat korban. Sampai bila? Sampai akhir hari tasyrik. Yakni 13 Zulhijjah sebelum masuk maghrib 14 Zulhijjah. Dalam mazhab Syafi'i, korban boleh buat 4 hari. Berbeza dengan mazhab lain, jumhur mazhab 3 hari dia. 10, 11, 12. Adapun Ibn Hazmin Az-Zahiri kata, korban hanya pada 10 Zulhijjah. Sebab itu hari yang paling afdal nak buat korban adalah hari raya pertama. Yalah. Kemudian. Dan sunatlah pada sembelihan itu 5 perkara. Iaitu.
Baik. Dan sunatlah masa nak sembelih binatang korban tu 5 perkara. Pertama tasmiyah, yakni baca bismillah. Baca bismillah. Yang kedua selawat. Yang ketiga menghadap kiblat. Tapi ingat, ni semuanya sunat. Mazhab Maliki baca bismillah wajib. Kalau kita sembelih tak baca bismillah, mazhab Syafi'i sah tak? Sah. Mazhab Maliki wajib kena sebut. Mazhab Syafi'i memadai sembelih dengan nama Allah tadi pada hati, bukan pada lafaz. Jelaslah. Maka bismillah, kemudian selawat, kemudian menghadap kiblat. Kemudian bertakbir. Takbir sini takbir biasa, bukan takbir hari raya. Ni takbir hari raya tu, seksa pada binatang, tak boleh buat lagu tu. Faham? Yang kelimanya adalah doa dengan qabul. Sebab tu paling mudahnya adalah doa bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, walillahil hamd, haza minka wa ilaika, fataqabbal minni. Kalau kita, fataqabbal minna kalau ramai, fataqabbal minhum kalau kita wakil untuk orang lain. Jelas. Kemudian dan dia tidak makan daripada binatang korban sesuatu pun sekiranya korban itu korban nazar. Sama ada nazar tadi dengan qasad ataupun nazar tadi dengan ta'yin. Maka kalau korban tadi dengan qasad ataupun dengan ta'yin, maka tidak boleh makan sesuatu pun daripada binatang korban tu. Wajib disedekahkan semua sekali. Tidak boleh dia makan dan orang yang duduk di bawah tanggungan nafkah dia makan. Sekiranya makan, wajib kena cari daging di pasar balik untuk ganti bahagian yang dimakan tadi. Jelaslah. Samalah juga ulama kata kalau dia buat korban untuk orang mati, tak boleh dia makan. Dan ingat dalam mazhab Syafi'i, korban untuk orang mati mesti dengan wasiat. Sekiranya tak ada wasiat, tak sah. Kemudian dan boleh makan daripada binatang korban sunat. Bahkan ulama kata sunat makan, makruh sedekah semua sekali. Dan sunat makan tadi sedikit daripadanya, dan selebihnya disedekahkan. Hak tu paling aula. Tapi kalau dia sedekah sedikit, selebihnya dia makan belaka, sah ke tak sah? Sah. Tapi ulama kata wajib juga sedekah walaupun sedikit. Ulama kata sedekah tadi dalam keadaan metah kepada fuqara walaupun satu orang. Jelaslah. Kemudian dan tidak boleh jual daripada binatang korban. Ulama kata bukan setakat tak boleh jual, bahkan tidak boleh merosakkan daripada daripada bahagian-bahagian binatang korban tadi. Seumpama bakar. Bakar ni maksudnya bakar supaya rosak. Kalau bakar nak masak tu tak ada masalah. Ataupun tanam, tak boleh. Jelaslah. Kemudian dan juga kena beri makan sekurang-kurangnya qadar yang boleh untuk dibuat makan kepada fuqara ataupun masakin, walaupun seorang. Memadai walaupun seorang. Diberikan kepada fuqara ataupun masakin di kalangan orang Islam. Ada pun orang bukan Islam, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diberi kepada mereka itu juzuk daripada binatang korban mutlaqan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i mutlaqan tak boleh. Jelaslah. Kemudian baik, ini masuk masalah akikah. Akikah, hukum akikah sunat. Hukum akikah ni adalah sunat, iaitu wahia. Hia ni adalah ta'rif bagi akikah. Apa dia ta'rif akikah? Iaitu binatang yang disembelih daripada kelahiran pada hari yang ke-7. Tapi ingat, bermula hukum sunat sembelih tadi daripada start beranak. Sehinggalah budak tadi balik. Dituntut itu kepada siapa? Kepada wali. Ataupun mana-mana usul yang berkemampuan. Sekiranya selepas daripada balik, budak tadi belum diakikahkan,
maka hukum tadi kembali kepada orang tu sendiri untuk akikah diri dia sendiri. Yalah. Dah sebut hari ketujuh ni, iaitu hari yang afdal. Afdal akikah pada hari ketujuh atau 14 ataupun 21. Selain daripada 3 hari ni, dia satu martabat sahaja. Jelas. Kemudian dan disembelih daripada budak-budak lelaki 2 ekor kambing dan orang puang. Budak perempuan itu seekor. Ingat, 2 ekor bagi orang lelaki, seekor bagi orang perempuan. Hak ni yang sunat. Adapun hasil pahala sunat dengan sembelih seekor kambing sahaja bagi orang lelaki. Adapun sembelih 2 ekor itu yang akmal, adnal kamal. Adapun untuk hasil sekurang-kurang sunnah, ulama kata walaupun seekor. Dan ulama kata hasil pahala 2 ekor tadi tak syarat pun buat seretak. Boleh dibuat asing-asing. Tahun ni seekor, tahun depan seekor. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Jelas. Kemudian dan diberi makan kepada orang fakir dan orang miskin. Cuma beza dia, kalau korban diberi dalam keadaan mentah. Adapun dalam akikah diberi dalam keadaan masak. Faham? Dan aulanya diberi kepada mereka, bukan dijemput mereka mari makan. Yalah. Ni akikah termasuk daripada 8 sunat yang disuruh oleh para ulama dan disusun oleh para ulama, yang disuruh oleh Nabi SAW apabila menyambut kelahiran. Selain daripada tu, beri nama, tahnik, lepas tu cukur kepala pada hari ketujuh, kemudian ditimbang rambut tadi dengan timbangan emas ataupun perak. Hak tu lain-lain kita akan bahas dalam masalah apabila sampai dalam kitab Fathul Qari, insya-Allah. Kemudian baik, masuk masalah as-sabqi war-ramyi. As-sabqi ni maksudnya perlombaan. Ar-ramyi yakni panahan, melontar. Ni nak cerita hukum buat pertandingan. Mudahnya nak cerita pada masalah pertandingan. Perbahasan ni nak faham dia, masalah bila buat pertandingan gabung duit, hadiah. Ni cerita. Tasihul musabaqatu ala dawabi. Dan sahlah musabaqah, pertandingan ala dawab, iaitu lumba lari binatang. Wal munadalatu bisiham. Dan juga pertandingan memanah ataupun melontar lembing. Asas utamanya nak khabar pertandingan lah. Faham? Tapi syarat dia iza kanat, sekiranya jarak pertandingan itu maklum. Nak tanding lumba lari ataupun tanding tu mesti tahu jarak. Sebab kalau tak tahu jarak, majhul, maka ketika itu zalim. Dia mesti tahu jarak. Bila tahu jarak, barulah kita boleh untuk menentukan masa mana nak pecuk, masa mana nak slow. Faham tak? Kemudian jarak tadi ulama kata mesti tahu kat mana mula, kat mana akhir. Tidak boleh tahu akhir saja, tak tahu kat mana mula, ataupun tahu mula saja tak tahu kat mana akhir, tak boleh. Kemudian dan mestilah tahu tujuan sasaran. Sekiranya pertandingan tu melontar, mesti tahu kat mana tu tujuan. Yalah. Kemudian baik, ni masalah baru pula. Bila tanding, kadang-kadang ada pertandingan yang kosong. Tak ada keluar duit, tak ada kemenangan, menang je lah. Tak ada boleh hadiah apa-apa. Hak tu tak ada masalah. Tapi ada sebahagian pertandingan kadang-kadang masuk duit. Ada masuk masalah duit. Bila masuk masalah duit, maka ketika itu syarak letak hukum khusus pada masalah duit ni. Syarak letak hukum khusus pada masalah duit. Baik, dalam masalah pertandingan yang membabitkan duit,
ataupun membabitkan, bukan duit je, hadiah. Membabitkan hadiah, maka ketika itu ada 3 situasi. Ada 3 situasi. Situasi yang pertama, boleh jadi orang yang bertanding tak keluar apa-apa pun. Tak keluar apa-apa pun, hadiah tadi daripada orang luar. Orang luar yang menyediakan hadiah. Tak keluar apa-apa ni maksud dia, tak keluar apa-apa yang membabitkan hadiah. Kalau orang yang masuk bertanding buat keluar duit untuk sewa tempat bertanding, waktu cerita lain. Faham tak kan? Sewa, contoh, bayar yuran. Yuran ni untuk benda, untuk sewa kod. Hadiah orang luar sponsor. Tu tak ada masalah. Baik, situasi pertama, orang yang bertanding tidak mengeluarkan apa-apa yang berkaitan dengan hadiah, tapi hadiah tadi daripada orang luar. Maka hak ni harus secara mutlak. Situasi yang kedua, orang yang bertanding satu pihak sahaja yang mengeluarkan. Menang ke kalah, contoh 2 orang bertanding. 2 orang bertanding, si A dan si B yang bertanding, si A, si B bertanding. Hak yang buat keluar duit hanya si A. Menang ke kalah ke, si A yang buat keluar duit untuk hadiah. Faham? Kalau A menang, tak apalah, A, tak ada masalah dah. Kalau A kalah, A yang buat keluar duit. B tak buat keluar duit apa-apa pun. Menang ke kalah, B tak perlu buat keluar duit apa-apa. Hukumnya juga harus. Faham tak, Faham? Situasi yang ketiga, iaitu dua-dua pihak yang mengeluarkan duit. Dua-dua pihak mengeluarkan duit untuk hadiah. Maka ketika itu, ulama kata disyaratkan mesti ada muhallal. Syarat dia mesti ada muhallal. Sekiranya tidak ada muhallal, maka hukumnya pertandingan itu haram. Sekiranya ada muhallal, maka pertandingan itu harus. Apa dia muhallal? Muhallal ni, orang yang masuk pertandingan, 2 orang bertanding, si A, si B. A buat keluar pitih, B pun buat keluar pitih. Maka ketika itu kena buat keluar, mari seorang lagi jadi muhallal. Pihak yang 3, C. Muhallal ni benda, dia dah buat keluar apa-apa pun. Kalau dia menang, maka dia dapat hadiah tu. Kalau dia kalah, dia tak perlu buat keluar duit apa-apa pun. Faham ke tak, Faham? Yalah tak, yalah. 3 situasi. Maka hak ni lah yang musannif akan sebut. Baik, baca. Maka mengeluarkan hadiah daripada salah seorang yang bertanding, mutasabiqain. Orang yang kalah. Hatta 2 orang yang bertanding. Sekiranya sabaqa, sekiranya dia menang, maka dia dapat hadiah tu. Wa in subiqa, maka kalau dia kalah, maka dia ambillah oleh orang yang menang pertandingan tu. Jelas. Wa in. Baik, hak ni masalah benda ni. Masalah iaitu satu pihak sahaja buat keluar duit, satu pihak lagi tak buat keluar duit. Masalah kedua, muhallilan. Sekiranya dikeluarkan hadiah daripada dua-dua pihak, maka lam yajuz, tak boleh. Lam yajuz ini maksud dia yahrum, melainkan masuklah di antara keduanya itu pihak yang 3, iaitu muhallil ataupun muhallal. Faham? Yalah, sini musannif hanya sebut 2 situasi. Ana terangkan itu tadi ada berapa situasi? 3. Musannif tak sebut situasi yang pertama, iaitu dua-dua dah keluar hadiah, iaitu hadiah daripada pihak luar. Yalah. Fa in sekiranya menang, dia ambil hadiah. Siapa ambil hadiah ni? Iaitu muhallil. Wa in subiqa, tapi kalau dia kalah, maka dia tak perlu bayar apa-apa. Ni fungsi muhallil. Muhallil, dia masuk tangan kosong.
Menang, dia dapat hadiah. Tak menang, dia tak perlu buat keluar apa-apa. Kalau muhallil pun kena buat keluar. Kalau dia kalah, ketika tu tak sah jadi muhallil. Faham tak bang masalah ni? Baik. Kemudian, tafsir ni kita panggil tasawur umum. Dalam Fathul Qari lagi, ana akan bahas balik pada masalah lebih dakik untuk situasi, balik kepada situasi kita. Sebab nak tatbik pada situasi pun yang tu tak jelas lagi hukum, tak bolehlah nak tatbik. Nanti dalam Fathul Qari ana tatbik. Contoh pada masalah orang duk tanya pertandingan futsal, pertandingan mengair, gua ni cerita. Maka waktu kita akan bahas dalam Fathul Qari nanti insya-Allah. Fathul Qari ana targetnya mula bulan 7 ni ataupun mula bulan 7 kita bincang itu. 7. Bulan 7 ni insya-Allah kita mula. Poster akan terbit bulan 6 kan? Insya-Allah. Kemudian baik, masuk masalah aiman wan nuzur. Apa maksud aiman? Aiman ni supah. Apa maksud supah aiman? Aiman ay tahqiqu ma yahtamilu mukhalafatu aw ta'kiduhu. Bismillah ta'ala aw bisifatihi. Tahqiqu ma yahtamilu mukhalafatu aw ta'kiduhu bismillah ta'ala aw sifatihi. Dan sumpah ni ada tiga rukun. Halif, orang yang bersumpah. Mahluf alaih, dan juga mahluf bihi. Perkara yang disumpah ke atasnya mahluf alaih. Benda yang disumpah mahluf bihi. Aku bersumpah, aku tak buat. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak buat benda ni. Aku bersumpah dengan nama Allah, tu panggil mahluf bihi. Aku tak buat benda ni dipanggil mahluf alaih. Faham tak bang? Faham tak bang? Aku bersumpah dengan nama Allah. Dengan apa kita bersumpah? Dengan apa kita bersumpah? Itu dipanggil mahluf bihi. Apa yang menyebabkan kita bersumpah dipanggil mahluf alaih. Kita dipanggil halif. Faham? Baik baca. Kemudian tiap-tiap tu ada rukun, tu ada syarat. Cuma waktu kita simpan dalam Fathul Qari. Cuma sini musannif terugi terang pada syarat mahluf bihi. Musannif sebut mahluf bihi benar. Dan tidak sahlah sumpah itu melainkan dengan nama Allah. Sumpah yakni mahluf bihi mestilah dengan nama Allah. Ataupun dengan nama daripada nama-namanya, ataupun daripada sifat-sifatnya. Selain daripada tu, maka ulama kata tidak sah. Kemudian hak ni sebenarnya aiman sumpah di sini iaitu dia berkait dengan nazar. Dipanggil nazar lajaj. Nazar lajaj. Iaitu dia bersumpah, sekiranya aku buat gini, maka wajiblah atas aku untuk sedekah gini. Maka ketika itu ulama kata dia ni dipanggil sumpah. Zahir macam sumpah, hakikatnya dipanggil nazar. Nazar dia nazar lajaj. Tapi hati-hati. Baik, nazar lajaj wa man halifa, siapa yang sumpah dengan sedekah harta, maka ketika itu dia mukhir, dia diberi pilih untuk sedekah, yakni tunaikan sumpah dia ataupun bayar kafarah aiman, iaitu bayar kafarah sumpah. Tapi ingat, kalau dia tukar sirah, kalau aku buat begini, aku bernazar untuk buat begini, maka hak tu tak panggil nazar lajaj, tapi dipanggil nazar tabrir. Faham? Kalau buat gitu, wajib sedekah tak diberi pilihan. Tak diberi pilihan. Jelas. Sebab tu sirah ni main peranan. Sirah main peranan. Jelas. Baik. Maka kalau dia sumpah,
Kalau aku buat gini, wajiblah atas aku sedekah. Tapi kalau dia kata, nak aku bernazar untuk aku sedekah, tu jadi lain. Faham tak? Aku bernazar untuk aku sedekah, tu jadi nazar tabrir, maka ketika itu wajib dia kena tunai, tak diberi pilih. Tapi kalau dia kata, kalau aku buat gini, wajib atas aku sekian-sekian, maka ni dipanggil nazar lajaj, maka ketika itu ulama kata diberi pilih. Sama ada dia tunaikan nazar dia, ataupun dia kena bayar kafarah aiman. Kafarah aiman kayak gini akan sebut. Kemudian dan tidak ada sesuatu daripada laghwil yamin. Maksudnya sumpah yang dikira lara. Sumpah yang dikira lara ni benar, iaitu sabqul lisan bil yamin bidunil qasdi. Disebut sumpah tapi tak ada qasad pun sumpah. Kita tengah balah, wallah ya akhi, wallah. Tu tak kira sumpah. Sebab apa? Dikira sabqul lisan. Dipanggil sumpah yang lara. Jelas lah. Kemudian ni kaedah penting. Siapa yang bersumpah untuk tidak buat sesuatu, kemudian dia suruh orang lain buat, maka ketika itu dia tidak dikira yahnas, yakni tidak dikira langgar sumpah. Contoh, dia kata, aku sumpah aku tak mau beli kedai ni. Dia pun pergi minta kawan dia pergi beli kedai tu. Adakah dikira langgar sumpah? Tak. Aku sumpah tak mau beli daging. Tiba-tiba dia minta tolong kawan dia, wakilkan kawan dia pergi beli daging. Adakah dikira langgar sumpah? Tak. Melainkan satu masalah. Dia sumpah tak mau buat sesuatu, dia wakilkan orang lain untuk buat, dikira langgar sumpah. Benda. Nikah. Kalau dia sumpah tak mau nikah, tiba-tiba dia wakilkan orang lain untuk terima nikah untuk dia, dikira langgar sumpah. Semasalah ni. Masalah lain, tak ada masalah. Faham tak, Bang? Tapi dalam masalah sirah ni, panjanglah. Cuma Matan Abi Syuja' ni, kitab yang kecil, dia qada-qada, dia cerita masalah-masalah rekah. Kemudian, siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan dua perkara, tiba-tiba dia buat salah satu, maka tidak dikira langgar sumpah. Contoh, dia kata benda, aku tak akan pakai dua pakaian ni. Dia pun pakai selagi je. Selagi tak pakai, tak kira langgar sumpah. Ataupun dia kata, aku tidak akan makan dua-dua ni dalam sebekah. Ayam dengan daging. Tiba-tiba dia makan ayam saja, tak makan daging. Tak dikira langgar sumpah. Tapi di sana ada tafsir panjang lagi. Tapi secara umumnya, bitulah hukumnya. Yalah. Kemudian, baik. Kafarah yamin, maka dia diberi pilih untuk buat salah satu daripada tiga. Kan kita sebut, bila orang tak ada nazar lajaj, maka dia diberi pilih untuk menunaikan sumpah dia, ataupun dia bayar kafarah yamin. Maka ketika itu ulama kata, kafarah yamin ni, orang yang langgar kafarah yamin, orang yang buat langgar sumpah, maka dia kena bayar kafarah. Maka kafarah tadi salah satu daripada tiga. Yang pertama, iaitu memerdekakan hamba yang beriman. Atau ataupun beri makan 10 orang miskin, tiap-tiap seorang miskin tadi adalah satu mud. Kalau sebut miskin, maka terlebih aulalah kalau faqir. Kemudian, ataupun beri pakaian kepada mereka itu setiap seorang selai pakaian. Diberi pilih salah satu daripada tiga ni. Jelaslah. Kalau tak mampu ketiga-tiga ni, fa illam yajid, kalau tak mampu, baru puasa 3 hari. Tak boleh dia terus puasa 3 hari. Kalau mampu untuk beri makan ataupun beri pakaian. Nak bebas hamba sekarang memang tak ada dah lah. Faham tak, Bang? Jelas.
Kemudian baik, masalah nazar, kita kena faham nazar ni secara umumnya lah. Ni hukum umum. Nazar, kita sebut nazar ni ada dua. Apa dia? Yang pertama, lajaj. Yang kedua, tabr. Faham? Jelas lah. Lajaj tadi kita bahas dah. Tujuan nazar lajaj ni untuk benda al-hassu. Apa ni maksud hassu? Siapa tahu? Menggalakkan, yakni menguatkan semangat. Kita ni nak study malam-malam. Aku kata, kalau aku dok study 10 muka semalaman, wajiblah atas aku sekian-sekian. Maka tu panggil benda nazar lajaj. Ataupun al-man'u, untuk halang. Untuk halang. Orang jenis nak berhenti isap rokok. Dia kata, kalau aku isap rokok, wajib atas aku sekian-sekian. Dia panggil nazar lajaj. Yang ketiga, tahqiqul khabar. Untuk kuatkan. Kalau aku nipu, wajib atas aku sekian-sekian. Faham tak? Baik. Ni nazar lajaj. Ada pun selain daripada tu. Selain daripada tu. Iaitu bi'an yu'alliqa. Yu'alliqahu. Bi. Ayat mana? Ala wujudiyah. Ala wujudi ni'mah au indifa'i an-niqmah au alla yu'alliqahu. Alla yu'alliqahu bisyai'in. Sama ada nazar tadi dia ta'liqkan dengan ada sesuatu nikmat, ataupun terangkat suatu nikmat, ataupun saja-saja. Maka ketika itu, kalau hak ni mukhayyarun baina nufuzi an-nazru au kafaratu yamin, kan? Adapun kalau nazar ni sama, ia qaid, ia ta'liq dengan ada nikmat. Kalau aku boleh muntah, wajib atas aku sekian. Ataupun dia kata, kalaulah aku sihat, maka wajib atas aku sekian. Ataupun tak ta'liq benda-benda. Dia duduk dalam masjid, dia pun kata, wajib atas aku iktikaf sepanjang aku duduk sini. Ataupun wajib aku iktikaf 3 hari. Maka ulama' kata ketika itu tidak ada khiyar, yajibu. Wajib kepada dia, nufus an-nazr. Wajib dia kena tunaikan nazar tu. Tak ada diberi pilihan. Faham tak? Dan perbezaan hukum yang kedua, kita kena tahu, nazar tabrir ni, dia ibadah. Maka wajib sah dengan syarat Islam. Ada pun lajaj, sah sama ada daripada orang Islam ataupun daripada orang kafir. Hukum nazar ni
hukum dia mustahab. Ada pun hak ni makruh. Maka kita faham sini, hak kita temu dalam hadis, ada yang Nabi puji nazar, dalam hadis lain Nabi keji nazar. Maka kerana melihat perbezaan nazar, nazar yang dikeji adalah nazar lajaj. Ada pun nazar yang tabrir, ketika ini dia tidak dikeji. Jelas tak? Faham tak kan? Walaupun ada perbahasan di kalangan ulama tasawuf dalam masalah ni. Jelas tak? Jelas. Baik, baca. Baik. Dan nazar yang melazimkan mujazah. Nazar yang melazimkan kepada mujazah ni nak kata dah. Tertunainya di atas perkara-perkara yang tertunainya atas perkara yang haruh dengan taat, ka qaulihi insyaallahu baridi walillahi alayya usalli, iaitu sekiranya Allah Taala menyembuhkan aku daripada sakit, maka wajiblah ke atas aku an usalliya au asuma au atasaddaqa. Cuma masalahnya ada orang keliru. Nazar boleh ke nazar benda mubah? Jadi musannif sebut ala mubahin. Mana? Mana boleh? Nazar, apa maksud nazar? Talzamul qurbah yang ghaira lazimah bi asli syari'. Dia mesti benda tu qurbah. Kalau benda haram bukan qurbah. Tiba-tiba musannif sebut mubah. Mana? Hak ning entum kena beza molek istilah. Hak mana dipanggil ta'liq, hak mana dipanggil an-nazru. Contoh soalan tersebut. Kalau aku sembuh, maka wajib atas aku sedekah. Baik, mana hak dikira nazar? Sedekah ni dikira nazar. Ini ta'liq. Ta'liq. Faham? Ta'liq. Baik, sama juga sebab ada orang tanya, Ustaz, dalam kitab sebut, kalaulah fulan bin fulan balik. Kalau fulan bin fulan balik, wajib atas aku solat. Balik fulan bin fulan harus ke sunat? Harus. Dia kata buat apa ni jadi nazar? Kita kata bila pula hak ni jadi nazar? Hak ni ta'liq. Ta'liq dengan perkara harus. Ni hak dipanggil nazar. Yang kata nazar tidak sah dengan perkara wajib. Kalau dia kata benda, kalau balik fulan bin fulan, wajib atas aku zina. Baru kata tak sah nazar. Kalau balik fulan bin fulan, maka wajib ke atas aku jalan kaki daripada rumah ke stadium. Hak tu baru tak sah. Sebab apa? Sebab nazar dia adalah perkara harus. Kalau ta'liq perkara harus, hak tu tak ada masalah. Faham ke tak, faham? Jelas tak, jelas? Faham ke tak, faham? Jadi kena beza hak mana nazar, hak mana ta'liq. Faham ke tak, faham? Baik, baca mula. Baca wa yalzamuhu. Baik, maka wajiblah ke atasnya dengan demikian itu barang yang berlaku ke atasnya nama. Maksudnya gua ni, dia kata wajib atas aku semayang. Dia nak semayang berapa rakaat? Wajib atas aku puasa. Wajib atas aku sedekah. Dia nak sedekah banyak mana? Nak puasa banyak mana? Ulama kata sekadar dikira benda tu daripada ibadah tu. Sekurang-kurang semayang berapa? 2 rakaat. Maka semayang 2 rakaat. Nak dikira puasa sehari. Maka dia puasa sehari, kira lepas nazar. Nak dikira sedekah. Kali dia sedekah sebiji beras, panggil sedekah tak? Tak.
biji berah, orang manfaat benda, mana panggil sedekah. Maka kalau dia beri RM1, dia panggil sedekah tak? Panggil. Maka ketika tu terlepas nazar dia. Faham tak? Kemudian dan tidak ada nazar pada maksiat. Apa maksud tidak ada nazar pada maksiat? Yakni ta'liq dia tu mubah, tapi nazar dia tu kepada maksiat. Faham tak? Nazar dia tu kepada maksiat. Maka ketika itu ulama kata hukum dia tidak sah nazar tu. Yalah. Baca. Kaqaulihi. Sini ulama kalau sebahagian syarah yang buat kepada syarah kepada matan Abi Syuja' mengkritik misal yang dibawa oleh al-Imam Abi Syuja'. Sebab dia kata misal yang dibawa ni tidak sah untuk dikata nazar tu nazar maksiat. Sebab falillahi alayya kaza wa kaza. In qataltu fulanan, kalau aku bunuh seorang tu. Hak tu ta'liq ke nazar? Ta'liq tu bukan nazar. Sedangkan dia kata nazar pada maksiat. Sini ni ta'liq, bukannya bunuh tadi tu, itu ta'liq, bukannya nazar. Maka sebab itu semua syarah kepada matan Abi Syuja' dia kritik terhadap misal yang dibawa oleh al-Imam Abi Syuja'. Jelas lah. Kemudian dan tidak lazim nazar di atas meninggalkan yang mubah. Faham? Kalau dia nazar nak tinggal perkara mubah, wajib ke? Tak wajib. Contoh, dia kata in fa'altu kaza wa kaza falillahi alayya la akula lahman. Aku tak akan makan daging. Sah ke tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab nazar perkara harus. Ta'liq tak tengok. Ni tengok pada masalah benda ni. Masalah nazar. Beza molek masalah mana ta'liq, hok mana nazar. Faham? Ni ia bahas pada masalah nazar. Maka kalau dia ta'liq terhadap benda harus, maka tidak dia nazar benda harus, tak wajib. Dia kata kalau aku buat sekian-sekian, maka wajiblah atas aku ni tak makan daging. Sah ke tak sah? Tak sah. Faham tak kan? La akulu lahman. Kemudian dan aku tidak minum susu dan seumpama demikian itu. Baik, kemudian baik, ini masuk masalah qadi dan juga saksi. Qadi yang dimaksudkan sini bukan qadi hak lantikan biasa-biasa ni. Qadi yang dimaksudkan di sini adalah qadi yang kita panggil qadi sungguh, iaitu jadi peringkat mujtahid. Siapa peringkat mujtahid? Baik, baca. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. Baik, tidak sahlah untuk menjawab jawatan qadi melainkan orang yang mencukupi 15 syarat. Tak cukup 15 syarat ni tak sah jadi qadi. Kita tengoklah benda syarat dia. Tapi KG bila dah bahas dalam usul fiqh anak akan bahas balik. Qadi yang dimaksudkan sini qadi benda qadi sebenar. Adapun qadi sekarang ni qadi darurah, qadi daruri yang tak cukup syarat pun. Sebab syarat qadi sebenarnya mesti mujtahid. Qadi siapa lah ni mereka mujtahid? Yalah, pertama yang pertama orang Islam. Tak sah qadi di kalangan orang kafir. Yang kedua, yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Kalulah qadi tiba-tiba dia mari nyakit gila, maka terlucuklah jawatan qadi. Dan kalaulah dia sembuh daripada penyakit gila tu, kena buat lantikan baru, tauliah baru. Faham? Kemudian hurriyah, mesti merdeka. Hamba tu tak sah jadi qadi. Wazukuriyah, mestilah orang lelaki. Orang puan dan juga khunsa tidak sah untuk jadi qadi. Kemudian mesti adil, tidak sah qadi di kalangan orang fasik. Kemudian mestilah mengetahui hukum-hukum daripada Quran dan Sunnah. Kata ulama, iaitu ayat-ayat. Mesti dia mengetahui, bukan semua ahkam sini, iaitu ayat-ayat hukum dan juga hadis-hadis hukum. Dia mesti tahu ayat-ayat hukum dan juga hadis-hadis hukum.
Tak syarat dia menghafal. Bahkan memadai dia mempunyai tulisan dalam kitab dia untuk diwak rujuk hukum. Faham tak? Kemudian wa ma'rifatul ijma'i wa ma'rifatul ikhtilaf. Tak ada ma'rifat tu situ. Dan mengetahui ijma' dan juga tak apalah kalau tak atah balik pada ahkam. Dan dia mesti mengetahui ijma' dan mengetahui perkara khilaf. Sebab apa? Supaya bila dia berfatwa kayak gini dia tidak bersalahan dengan ijma'. Dan dia mesti mengetahui perkara khilaf supaya dia tahu untuk menentukan hak yang bersesuaian dengan orang yang bertanya. Kemudian dan dia mesti mengetahui cara-cara untuk berijtihad. Macam mana nak istinbat hukum daripada Quran dan hadis. Hak tahu hak mana dalil khas, mana dalil am, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlaq, mana muqayyad, kaedah-kaedah kaifiyat qiyas, lepas tu jenis-jenis qiyas dan juga ahkam ilal dan lain-lain. Dan dhabit qiyas. Ni kena tahu belaka lah ni. Usul fiqh 2. Faham? Kemudian dan dia kena tahu sudut-sudut daripada lisanul Arab, iaitu daripada nahwu, sharaf, balaghah. Sebahagian fuqaha kata tarah dia kena tahu tadi, sekurang-kurang tarahnya mestilah tahap si bawah. Sebab nak jadi mujtahid kan, sebahagian dalam kitab-kitab, biasa kitab-kitab usul fiqh, dia akan kata qadi kena tahu siapa peringkat mutawassit. Mutawassit sini sebahagian ulama buat dawabit, iaitu peringkat si bawah. Jadi kita ni mikir balik lah. Kan? Dah tu learning ada ke? Sebab tu kata qadi ataupun mufti learning, qadi mufti daruri, bukan hakiki lah. Kemudian dan mengetahui tafsir Quran. Tapi ulama kata sini tak syarat mengetahui tafsir keseluruhan ayat, memadai mengetahui tafsir-tafsir ayat-ayat hukum. Inilah. Kemudian dan syarat dia mestilah dia itu sami'an, orang yang boleh mendengar. Sebab qadi kan dia nak dengar penghujahan orang. Kemudian basiran, dan dia itu boleh melihat, sebab nak tengok kes-kes, fakta kes. Wa an yakuna katiban, mestilah menulis, mampu menulis. Maksudnya seolah-olah zahir sini tidak boleh di kalangan orang yang ummi, tidak boleh menulis. Tapi menyebut syarat bagi qadi katiban adalah pendapat dhaif. Yang rajih adalah tak syarat pun qadi itu katiban. Sah untuk dia ni melantik orang yang menjadi juru tulis dia. Faham? Maknanya 15 syarat yang disebut, satu syarat je hak yang marjuh, hak lain rajih belaka. Kemudian wa ayyakuna mutayaqqizan, mustayqizan, mutayaqqizan, entah mutayaqqizan ataupun mustayqizan, maknanya orang yang dalam keadaan sedar nak keluar dari sini. Yang ni mufti tidak boleh dalam keadaan tidur. Bukan. Sini nak khabar benda. Maknanya bukanlah mufti dia itu orang yang mughaffal, orang yang nyanyuk. Kalau dia nyanyuk ataupun uzur dah, tidak sahlah dia jadi qadi ataupun mufti. Dia kena serah kepada orang lain. Yalah. Kemudian tu syarat, 15 syarat yang akan disebut. Hak ni panjang lagi lah nak bahas. Kemudian wa yustahabbu an yajlisa fi wasatil baladi. Dan sunatlah qadi ni, sini musannif akan sebut 3 perkara sunat bagi qadi. Pertama, lepas kerang syarat, dia akan sebut pula perkara-perkara sunat bagi qadi. Pertama, sunat bagi qadi ni duduk di tengah-tengah balad, tengah-tengah negara, supaya memudahkan orang. Maknanya kalau dia duduk tengah, orang ni boleh mari jumpa dekat, orang ni mari dekat, orang ni mari dekat. Tapi kalau dia duduk ujung kampung, dekat bagi satu sudut orang, jauh bagi orang yang lain. Maka ketika itu ulama kata sunat qadi duduk di tengah-tengah negara. Sunat, tak wajib. Faham? Supaya memudahkan semua orang untuk dekat dengan dia. Fi mawdi'i
موضع بارز للناس pada fi baca tenang-tenang. Fi mawdi'il baris linnas, pada tempat yang terbuka bagi manusia. Wala hijab lahu. Tak ada lahu situ. Tidak ada hijab baginya. Maksudnya benda sini, maknanya tidak ada penghalang daripada orang. Ni sunat yang kedua. Sunat bagi qadi ni tidak ada orang yang menghalang orang-orang biasa daripada jumpa qadi. Maksudnya qadi ni tak ada lah bodyguard yang menyebabkan orang halang daripada orang nak jumpa dia. Tapi melainkan ulama kata kalau darurah. Seumpama contoh pengawal tadi dia susung jadual. Lepas satu orang supaya tak mari sekaligus, menyebabkan payah qadi untuk jatuh hukum. Maka ulama kata ketika itu harus. Adapun bodyguard yang menghalang, maknanya halang orang ni, waktu tak ulah. Yalah. Kemudian yang ketiga, dan sunat bahawa qadi ini tidak memberi keputusan hukum di dalam masjid. Yakni menjatuhkan hukum sunat pada tempat yang khusus, bukan dalam masjid. Sebab masjid ni mengganggu orang lain untuk buat ibadah. Kemudian baik, ni masalah baru pula. Tadi hukum-hukum sunat. Ni wajib taswiyah sini, hukum taswiyah sini wajib. Taswiyah maknanya menyamaratakan bainal khasmain, di antara dua pihak. Hukum taswiyah sini benda wajib. Fi salasati asya', pada 3 perkara. Pertama pada majlis. Maksudnya qadi kena kumpul dalam satu majlis. Tak boleh majlis suku-suku, melainkan kerana darurah. Yang kedua pada lafaz. Tak boleh qadi panggil orang ni yang amat berhormat, Datuk Seri. Tak boleh. Hak ni ni tak boleh. Dia kena kalau panggil hak ni dengan laqab, hak ni dengan laqab. Kalau hak ni dengan nama, hak ni pun dengan nama. Yang ketiga dengan lahzi, dengan beri perhatian. Kena dengar perhatian sama. Tak boleh hak ni dengar perhatian betul, hak ni buat lebih kurang. Tak boleh. Yalah. Kemudian dan tidak boleh la yajuz ayyahrum, haram qadi ambil hadiah. Bahkan ulama kata kalau ambil juga tidak sah pemilikan. Wajib dikembalikan kepada pemiliknya, ataupun kalau uzur untuk buat balik kena serah ke Baitul Mal. Tak boleh memiliki, bahkan tidak sah memiliki. Yalah. Tidak boleh ambil tadi daripada orang yang dia sedang bicarakan kes ataupun akan dibicarakan kes. Faham? Yang sedang dibicarakan kesnya ataupun akan dibicarakan kesnya. Tak boleh ambil hadiah. Kemudian panjang lagi lah. Ada ulama istisnakan pada masalah usul dengan furuk. Usul dengan furuk orang yang dibicarakan kes, waktu ulama kata boleh. Panjanglah perbahasan. Waktu kita akan bahas dalam kitab-kitab yang lebih besar. Kemudian dan qadi dituntut untuk tidak berfatwa ataupun tidak menjatuhkan hukum pada 10 tempat. Masa 10 keadaan ni qadi jangan jatuh hukum. Ataupun berfatwa pun gitulah juga, mufti tak boleh jatuh hukum pada 10 tempat ni. Iaitu ketika mana marah. Ulama kata marah yang bersangatan. Kalau marah biasa-biasa hak boleh kawal lagi, tak ada masalah. Tapi marah yang sangat membuak-buak tak boleh. Yang kedua, juk ketika lapar tak boleh. Sebab akan mempengaruhi lapar-lapar ni, nak jatuh dengar perbicaraan pun. Kata budak ni atas tengah dahaga. Kemudian dan tengah kuat syahwat. Sebab tu kalau boleh qadi ni orang nikah. Kemudian ketika mana sedih, wal farah, dan juga ketika mana gembira. Gembira sangat, dengar tak apa okay, ni biasa-biasa je, boleh lulus. Tak boleh. Gembira sangat pun tak boleh. Mufrid bersangatan. Mufrid ni balik kepada semua. Ghadab, ju', atash, syiddatus syahwah, huzun wal farah. Faham tak kan? Kemudian ketika mana tengah sakit, qadi jangan jatuh hukum tengah-tengah sakit.
Kita tengah-tengah sakit kepala, tengah-tengah batuk, tengah-tengah demam. Orang tanya hukum pun, itulah boleh insya-Allah ada khilaf gitu. Hak ini mutamak, ana kata ada khilaf pakailah. Malah mikir panjang. Tak boleh. Kemudian Mudafa'atil akhbataini. Ketika mana akhbasaini maknanya ketika nak kecil nak berak. Mudafa'ah, bertolak-tolak. Akhbasain, dua perkara yang buruk, iaitu benda nak kecil nak berak. Tengah tahan kecil, tahan berak. Jangan jatuh hukum. Minta rehat dulu sekejap. Kemudian ketika mana ngantuk, jangan jatuh hukum. Kemudian dan ketika bersangatan panas dan bersangatan sejuk juga tidak boleh jatuh hukum. Dan orang nak tanya hukum pun reti-reti bahasalah. Di saat 10 ni jangan tanya. Faham? Kemudian ni masalah. Mudda'a alaih dengan ad-da'wah. Siapa dia dakwa, siapa dia mudda'i, siapa dia mudda'a alaih. Siapa mudda'i, siapa mudda'i? Mudda'a, orang yang mendakwa. Orang yang mendakwa ni iaitu orang yang dia ini dakwa bersalahan dengan zahir. Tu dakwa, mudda'a. Mudda'a ni orang yang mengangkat dakwaan yang bersalahan dengan zahir. Mudda'a alaih adalah orang yang bersepakat dengan zahir, muafakat dengan zahir. Baik, contoh. Baju, katakanlah ni baju, ada pada si A. B dakwa baju ni milik dia. Maka siapa mudda'a, siapa mudda'a alaih? B sebagai mudda'a. Sebab apa? Baju ada dengan si A. Maka zahirnya baju tadi milik A. Tu zahir. Tiba-tiba mari B didakwa baju tu milik dia. Maka B dipanggil mudda'a, A mudda'a alaih. Faham tak bang? Tak semestinya orang akad aduan mudda'a. Ini salah faham. Jelas. Baik, maka ulama kata dan tidak diminta daripada mudda'a alaih melainkan selepas selesai dakwaan. Selepas mana mudda'a selesai dah ajukan dakwaan dia, dia kata baju ni milik saya beli sekian. Lepas daripada tu barulah dia boleh minta hujah ataupun perbahasan daripada mudda'a alaih. Sama ada dia nak mengakui ataupun dia nak ingkar dengan dakwaan. Ketika mana diajukan oleh salah seorang yang berhukum, iaitu mudda'a ataupun mudda'i. Mudda'i tengah cakap, hakim kena senyap. Hakim kena senyap. Lepas selesai je mudda'i selesai, barulah dia minta kepada mudda'a alaih. Sama ada mengaku dengan dakwaan tadi ataupun ingkar dengan dakwaan tadi. Jelaslah. Ni adab jadi qadhi. Kemudian dan tidak dibuat sumpah. Maknanya qadhi tidak boleh. Maksudnya sekiranya, kalaulah contoh tadi kan kita sebut mudda'i kena buat dakwaan dulu, qadhi kena diam. Lepas siap baru dia boleh minta mudda'a alaih, sama ada ingkar ataupun iqrar. Kalau iqrar lisalah, maka dia pulang balik. Tapi kalau dia ingkar, sekiranya dia ingkar, maka ketika itu mudda'a alaih tidak boleh teguh untuk bersumpah. Tidak boleh teguh bersumpah. Melainkan sumpah tadi diminta oleh mudda'i. Bila mudda'i minta, dia kata dah kalau mudda'i ngaku-ngaku sumpah lah. Maka barulah ketika tu qadhi boleh minta supaya mudda'a alaih untuk bersumpah. Jelas. Kalaulah ia gini, syarat minta sumpah tadi bukan daripada mudda'i saja,
Qadi pun boleh suruh bersumpah. Qadi kata dah awak tak mengaku, awak sumpah lah hak ni hak awak. Dia pun sumpah, demi Allah, sesungguhnya hak ni hak saya. Selesai. Kalaulah qadi tak minta lagi, qadi tak suruh lagi mudda'a alaih bersumpah, mudda'i pun tak minta lagi untuk mudda'a alaih bersumpah, tiba-tiba mudda'a alaih bersumpah dah, maka ulama kata tidak sah sumpah ni. Tidak sah. Apa maksud tidak sah sumpah? Yakni sumpah tadi tidak boleh jadi dalil bahawa barang tu milik dia. Jelas. Kemudian dan tidak boleh qadi ajar mana-mana pihak hujah. Maksudnya qadi kata, awak jawab gini. Awak kata gini, awak jawab. Tak boleh. Dia tak boleh berpihak mana-mana. Dia dengar je. Kemudian dia bertanya. Kemudian dan dia tidak boleh fahamkan dengan mana-mana kalam. Dia tak boleh. Maksud hak ia nak sapa tu kawak mungkin boleh takwil lagu ni. Tak boleh. Dia kena dengar je. Yalah. Kemudian dan dia tidak boleh ta'annud, menyusahkan saksi. Dah apa awak boleh jadi saksi dia kan? Berani ingat awak? Tengok muka. Tak boleh. Dia tak boleh menekan saksi. Yalah. Kemudian dan dia tidak boleh menerima saksi melainkan mereka yang sabitlah keadilan. Baik, orang yang jadi saksi ni boleh jadi 3 orang. Orang yang naik jadi saksi boleh jadi salah satu daripada 3. Boleh jadi orang yang adil. Boleh jadi orang tak difasik. Boleh jadi orang yang tadi tidak dikenali keadilan ataupun kefasikannya. 3. Pertama, orang yang nyata adil dia. Kalau dia ni adil dah, memang ada bukti dia ni adil, maka diterima. Kalau terbukti dia ni fasik, maka ditolak penyaksian. Yang ketiga, tidak diketahui keadilan ataupun kefasikan. Maka ketika itu qadi kena latih 2 orang. 2 orang yang adil untuk siasat dia ni. Untuk memberi tauliah bahawa dia ni adil. Barulah ketika itu boleh terima. Sebab itu illa mimman sabatat adalatuhu. Sabit keadilan. Sama ada sabit tadi dengan dia ni sudah maklum ataupun dengan 2 orang yang adil lain pula dicari keadilan dia. Faham tak kan? Jelas. Kemudian dan tidak diterima saksi musuh di atas musuh dia. Kemudian dan tidak boleh juga bersaksi ayah bagi anak dan anak bagi ayah. Sekalipun tak musuh. Ada pun selain daripada selain anak kepada ayah, ayah kepada anak, disyaratkan jangan ada permusuhan. Kemudian dan tidak diterima surat qadi kepada qadi lain. Contoh, qadi di Jordan hantar surat kepada qadi di Malaysia. Tidak boleh diterima surat qadi tadi. Ya, tapi ingatlah, surat qadi yang berkaitan dengan hukum hakam. Fil ahkam. Tidak boleh, melainkan kena naik saksi 2 orang saksi yang adil pada surat tu sah. Faham tak kan? Kena 2 orang saksi yang mengakui bahawa surat ni sah. Semata-mata surat daripada qadi kepada qadi tidak memadai. Kena naik pula 2 orang saksi bahawa memang betul surat ni qadi aman tulis. Jelas ya? Nak kabah haluhnya berkaitan dengan hukum hakam. Kemudian baik, ni masalah baru pula. Masalah qismah. Qismah ni apa maksud qismah? Iaitu tamyizul hisasi ba'di syuraka'i ala ba'din akhar. Yakni nak bahagi bahagian. 2 orang tu syarikah. Kongsi untuk dia ni kita panggil dah 2 orang beli barang syuraka atas satu benda. Lepas tu nak buat pembahagian.
maka mesti ada orang yang membahagikan. Maka orang yang membahagikan tadi dipanggil qasim. Gambar ambil dah ni. Yalah. Baik, yang padak ni. Baik, orang yang membahagikan tadi dipanggil qasim. Baik, qasim, orang yang membahagikan, boleh jadi qasim tadi lantikan qadi, boleh jadi lantikan syuraka. Orang tu sendiri. Siapa lantik? Boleh jadi nasabahu al-qadi. Qadi hak lantik. Qadi kata, ataupun qadi sendiri. Qadi suruh seorang yang dia tu bahagi. Faham? Ataupun boleh jadi yang bahagi tadi adalah syuraka. Maknanya dua orang, contoh Hana dengan Muzammil beli satu barang. Lepas tu lama dah gini nak gerak dah masing-masing. Jadi barang ni kita bahagi nak jual. Dah pitih apa? Mesti ada bahagian masing-masing. Siapa nak menentukan? Kita tengok siapa. Baik, ulama kata, kalaulah yang daripada qadi, syarat qasim tadi dua. Pertama, ahliyatu syahadah. Ahliyatu syahadah. Asy-syahadah. Syarat yang kedua, al-ilmu bihisabin wal masafah al-masafah. Dia mesti mengetahui bilangan dan juga jarak. Sebab dia nak bahagi kan, mesti pandai bilang apa semua. Adapun kalaulah lantikan tadi, pembahagian tadi daripada syuraka yang disetujui, maka ulama kata syarat dia satu je, at-taklif. Mesti dia tu mukallaf. Faham tak kan? Mukallaf. Baik, baca dalam. Dan disyaratkan kepada qasim itu 7 syarat. 7 syarat bagi qasim sekira qasim tadi daripada qadi. Sekiranya qasim tadi daripada qadi. Iaitu benda. Baca. Iaitu Islam, balik, akal, hurriyah, zukuriyah adalah. Hakikatnya 6 syarat ni benda. Ahliyatut syahadah. Jadi tak payah hafal panjang-panjang, ambil saja. Ahliyatut syahadah. Sebab ahli syahadah ni benda, dia mesti Islam. Balik, berakal, merdeka, lelaki. Sebab kalau luput merdeka dengan lelaki, maka dia ahliyatuh dah. Riwayah. Bukan juga syahadah. Faham? Adalah tu jelas dah lah. Panggil pun adis syahadah. Kan? Wal hisab. Hisab syarat kedua. Al-ilmu bihisab wal masafah. Yalah. Mudah je. Siapa payah? Kemudian anda salah tulis tu. Bil hisab ada alif lam sepatutnya. Sebab al-masafah anda letak alif lam. Sekiranya redalah dua orang yang berkongsi dengan mereka yang membahagikan bagi keduanya, lam yaftaqir, maka tidak berhajat pada demikian itu. Mana ni? Faham tak? Cuma musannif tak sebut. Hakikatnya ada syarat juga, iaitu mesti mukallaf. Sebab kalau budak yang bagi tidak boleh terima. Faham tak? Orang gila bagi, dia kata tak apa, orang gila bagi pun kita redha. Sahih gila sekali. Faham tak? Kemudian baik, ni kalau masalah boleh jadi barang yang syuraka tadi, dia ni berkait dengan nilai. Dia berkait dengan nilai. Memanglah semua benda yang nak bahagi ni ada nilai. Tapi kalau nilai tu ada kaitan, maka ulama kata mesti, baik, contoh. Kalaulah mesin basuh.
nak bahagi bahagian. Maka ketika tu, adakah bila bahagi dua, dia menjejaskan hukum? Tak ada. Tapi kalau contoh tanah, bila nak bahagi dua, katakanlah sini ada telaga, sini tak ada telaga. Bila bahagi dua, ada beza tak hukum? Mesti ada beza nilai kan? Tanah yang ada telaga dengan tanah yang tak ada telaga, ada beza tak nilai? Ada beza. Maka ketika itu, ulama kata mesti qasim dua orang. Sebab dia berkait dengan nilai. Tapi kalau mesin basuh, bila bahagi dua, ataupun berah, bagi dua, hukum dia sama je. Adakah menjejaskan? Tak ada. Faham tak? Maka ketika itu, qasim memadai seorang. Sebab tu musannif sebut sini, wa in kana fil qismati taqwim. Sekiranya pada pembahagian itu berkait dengan nilai, lam yaqtasir, tidak boleh kurang padanya ala aqalli min isnain. Tidak boleh kurang padanya pada qasim tadi dua orang. Maknanya sekurang-kurang qasim mesti dua orang. Lebih daripada dua tak apa, tapi jangan kurang daripada dua. Faham tak? Kemudian إذا جاء أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. Baik, ni masalah pula. Iaitu benda, sekiranya mendakwalah salah seorang daripada dua orang yang berkongsi, syarikahu, perkongsian dia, ila qismati, pada pembahagian, ma la darara fihi, apa yang tidak memberi mudarat padanya. Maksud apa yang tidak memberi mudarat ni ni contoh. Kalau benda tadi, contoh dia nak berah, seguni berah. Kalau bahagi dua, adakah akan menyebabkan rosak berah ni? Adakah tak? Tapi kalau kitab ni, katakanlah ana syarikah kitab ni, nak bahagi dua kitab ni boleh tak? Tak boleh. Kalau bahagi dua akan jadi rosak kitab. Faham? Sebab tu disyaratkan ma la darara fihi, seumpama contoh berah, gula. Sebab kalau bahagi dua tak jadi mudarat. Tapi kalaulah kita nak bahagi dua, rosak, maka ketika itu kalau tak beri mudarat, lazimal akhar ijabatuhu, wajib satu pihak lagi terima pembahagian. Faham? Tapi kalau memberi mudarat, tak wajib. Macam pedang, apa semua. Yalah. Kemudian? Baik, ni kita sambung esok pula. InsyaAllah esok kita khatam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farudduhu inna hajatina ilayk wa la tursila ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.